Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Nawayna at-ta'alluma wat ta'lim wat tadhakkura wat tadhkir wan naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala at-tamassuk bi kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. Kita Isyahul Afrah, muka surat 16 baris 13 daripada bawah. Wa qala Syekhul Musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Asy-Syaikh Muhammad bin Ismail Al-Fatani rahimahullahu taala, dan jika ada ia maka wajib mandinya dan mandi tatkala berkehendak ihram haji ataupun umrah atau keduanya ataupun ihram mutlak. Masuk waktunya tatkala berkehendak ihram. Jadi sambung pada kata musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, dia kata, dan jika ada ia, yakni ia orang gila dan pitam tu berjunub. Jadi minggu lepas dia bahas orang gila dan orang pitam yang sedar diri sunat untuk mandi. Sunat di sini ada qaid lah, iaitu kalau dia tidak berjunub. Jadi kalau berjunub, maka sambung hari ini dia kata, dan jika ada ia berjunub. Ini yakni orang gila dan orang pitam tadi junub. Maka sedar-sedar tu wajib mandinya, mandi orang gila dan pitam tadi. Lepas dia sedar pada gila, orang khabar ke dia tadi mu junub, mu gi rogul orang. Tu contohlah. Dia pun sedar habis dah nikmat tu, sedar dah. Lepas tu dia pun wajib mandi sebab tadi dia telah masuk hasyapah dia ke dalam farah. Tu. Dan mandi tatkala berkehendak ihram. Ni sambung lagi mandi sunat. Dan mandi tatkala berkehendak ihram haji ataupun umrah ataupun keduanya, kedua haji umrah. Dia panggil haji qiran, haji yang ada haji dan umrah sekaligus, ataupun ihram mutlak, ihram semata-mata ihram lah. Maka bila nak kena mandi tu? Masuk waktunya, waktu orang yang nak ihram tu. Mandi ihram tu tatkala berkehendak ihram, yakni sebelum ihram lah. Takkan lepas ihram pula, lepas dah pakai benda tu nak mandi pula. Mana sebelum pakai ihram tu dan niat ihram, dia pun mandi. Contoh di mana-mana lah, di checkpointnya ketika kita berada di Mekah tu, di mana-mana berlambak ada Bir Ali lah, macam-macam. Miqat dia, tempat untuk berniat ihram. Maka sebelum dia tu berihram dan berniat ihram, sunat mandi. Dan sunat mandi ihram ini ada beberapa tempat sajalah yang kita boleh buat. Ada tempat yang kita tak boleh buat kerana terlalu ramai, ataupun berada di siang hari yang tak ada kosong langsung, memang penuh dengan manusia. Tu tak boleh nak kata apalah. Dan keluar waktu mandi sunat ihram tu
dengan mengerjakan ihram. Start dia ihram tu, start dia niat ihram tu, habislah waktu mandi. Sebab tu tak boleh kata lepas niat ihram boleh mandi lagi. Tak boleh lah. Bukan tak boleh tu mana haram. Maknanya kalau dia niat ihram pun, niat mandi ihram pun tak sah lah niat mandi ihram tu. Sebab niat mandi ihram habis waktu bila dia mula ihram. Ihram ni bila niat ihram tu lah. Nawaitul sahaja aku berniat ihram haji ataupun ini berniat ihram umrah kerana Allah Taala. Maka lepas pada tu habis dah lah, tak boleh mandi dah. Tak ada dah mandi ihram tu. Nak mandi boleh tapi mandi ihram tu tak ada lah. Dan tiada farak. Farak ni bahasa Arab. Farak ni maknanya tiada beza. Tiada beza pada mandi ini antara yang baligh dan lainnya. Lain pada baligh. Semua sunat-sunat mandi yang disebut tadi ni, mandi-mandi sunat ni, tak ada beza. Baligh ke budak-budak boleh buat belaka. Dan laki-laki dan perempuan, perempuan ke laki-laki boleh buat belaka. Sunat belaka. Bukannya khusus perempuan, khusus lelaki. Kecuali Jumaat tu lah. Kalau Jumaat tu, kalau perempuan tak mau pergi sembahyang Jumaat, memang tak sunat lah. Kalau perempuan tersebut dia nak pergi sembahyang Jumaat, maka sunat untuk mandi Jumaat. Dan sahaya orang dan yang merdeka. Kita ni orang yang merdeka, bukan sahaya orang. Jadi yang dituntut mandi sunat ni juga terkena kepada merdeka ke ataupun orang hamba. Hamba pun sama, orang merdeka pun sama. Kedua-duanya disunatkan untuk mandi. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dan yang gila dan yang berakal. Yang gila ni yakni selepas daripada sedar gila lah. Kalau waktu dia gila nak mandi lagu mana? Lepas sedar tu. Dan yang berakal waktu sedar. Berakal ni ketika kita memang tidak gila, dalam keadaan berakal elok, kita pun mandi. Kalau orang yang gila tadi, selepas sedar daripada gila lah. Lepas sedar daripada gila, sunat mandi. Kalau tidak berjunub, kalau berjunub wajib mandi. Dan yang suci dan yang haid dan nifas boleh mandi belaka. Tapi haid nifas ni hanya boleh mandi sunat saja, bukan mandi wajib. Mandi wajib haram kalau belum lagi berhenti haid. Belum lagi berhenti nifas, dia pergi mandi niat angkat hadas, hukum dia haram. Kecuali mandi sunat. Mandi untuk buat haji, umrah dan sebagainya, itu disunatkan baginya mandi. Maka jika tiada dapat yang berkehendak ihram akan air, kalau orang yang nak ihram tu tak dapat air nak mandi, maka tayamum ia orang yang berkehendak ihram tadi. Jadi orang yang nak ihram disunatkan untuk mandi ihram. Tiba-tiba air tak ada, maka sunat tayamum lah. Seperti mana orang yang nak mandi wajib, tak ada air, kena tayamum. Gitu juga sembahyang mandi sunat. Ni bukan setakat ihram ni, semua mandi sunat. Semua mandi sunat. Contoh malam pagi raya kita nak mandi pergi sembahyang raya, tengok tak ada air, tayamum lah. Lepas sembahyang baru ada air. Maka diniatkan akan tayamum tu ganti daripada mandi sunat ihram. Mandi sunat ihram. Jadi diniat ganti. Saja aku bertayamum ganti daripada sunat mandi sunat ihram kerana Allah Taala. Dia pun tepuk tanah tu, lepas tu sapu muka, tepuk tanah, sapu tangan kanan dan kiri. Begitu. Tu cara kalau tidak ada air. Dan sahlah dia punya gantian mandi sunat dengan tayamum tu. Dan mandi kerana masuk Mekah bagi orang yang ihram, sama juga sunat bagi orang yang masuk Mekah. Ihram lain, masuk Mekah lain pula. Ni payah sikit. Kalau nak buat juga macam ni, waktu di miqat kita mandi, lepas tu kita pun niat ihram, pergi sampai Mekah, naik hotel tu mandi pula, baru turun. Tu kalau nak buat lah. Kalau nak buat sunat mandi masuk Mekah ni, sebab kita akan niat umrah tu di luar Mekah, di Bir Ali ke Muzdalifah ke lagu mana. Jadi dia niat situ, sebelum niat tu mandi ihram, lepas tu niat ihram, naik bas dia akan pergi Mekah. Bila pergi Mekah, naik hotel dulu, mandi pula, mandi masuk Mekah. Tu
Waktu ketika ihram tak? Waktu ketika ihram tu. Lepas tu lipat balik kain tu dekat badan, turun pula untuk umrah. Gitu. Kalau nak buat lah. Kalau tak larat tu lain cerita lah tu. Dan bagi yang halal, bagi yang halal ni bukan yang halal haram ni, bukan. Halal ni maksudnya yang lepas daripada ihram. Orang nak masuk Mekah walaupun dia tidak ada ihram, sunat mandi. Contoh kita tak mau buat umrah, saja-saja nak pergi Mekah, sunat mandi juga. Jadi sama ada orang yang masuk Mekah ni orang yang ihram ke, orang yang tak ihram ke, sunat mandi. Itu tuntutan khusus bila seseorang masuk Mekah. Maka sunat mandi pada telaga Dhi Tuwa. Ni kena pergi, orang panggil orang umrah lah, kena bawa ni. Telaga Dhi Tuwa di Mekah Madinah tu ada 7 telaga. Biasanya mutawif tak akan bawa lah. Tu cari sendiri. Dia ada 7 telaga yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berwuduk di situ. Yang kebiasaannya mutawif tak bawa semua telaga tu. Kecuali ketawih hak bagus sikit lah. Dia bawa belakang lah 7 tu. Lepas tu kita pun ambil sembahyang situ, ambil berkat. Nabi SAW pernah ambil wuduk dekat 7 telaga tu. Dia ada 7 telaga semua. Itu disebut dalam kitab Hasyiah Al-Jamal ala Fathil Wahhab. Kemudian kata musannif rahimahullah, dan mandi kerana hendak wukuf di Arafah. Sama juga ni sesi haji belakang ni. Nak wukuf di Arafah mandi pula. Macam-macam mandi dah. Dan masuk waktunya, waktu mandi wukuf di Arafah tu dengan naik fajar. Naik fajar ni mana? Subuh lah. Subuh. Dan afdalnya, afdal mandi kemudian yakni selepas daripada gelincir matahari. Tu untuk orang yang wukuf di Arafah. Gelincir matahari ni masuk waktu zuhur. Tu masuk gelincir matahari. Kalau terbenam matahari maksudnya maghrib. Begitu. Dan mandi ia seorang pada apa tu? Pada apa tu? Tak dengar. Namirah. Apa dia Namirah? Tempat ni rasanya. Tempat tu. Tak tahu kita. Namirah. Dan mandi ia seorang pada Namirah. Ni kena cek mula tempat asal ni. Wallahualam, kena cek mula. Dan mandi kerana mabit bukan mayit. Sini mayit terus. Asal nama tempat ni Namirah ni. Kena cek mula tempat kat mana tu. Dan mandi kerana mabit, bukan mayat. Mayat sini tak ada apa. Kerana mabit pada Muzdalifah, bermalam di Muzdalifah, mandi lagi. Banyak mandi haji. Jadi mandi-mandi haji ni boleh dilaksanakan oleh perempuan yang haid dan nifas. Perempuan haid dan nifas hanya tak boleh tawaf ya. Hak lain boleh belaka. Tawaf tak boleh. Kalau ikut mazhab Syafi'i lah. Kecuali kalau sampai tahap darurat sangat, nak balik Malaysia dah, sampai kesudah tak habis lagi haid dia tu, biasa taklid mazhab lain lah. Taklid mazhab Hanafi biasanya. Sebab mazhab Hanafi dia tidak mensyaratkan tawaf tu dalam keadaan suci. Beza dengan mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i kita tawaf tu sunat, tawaf tu disyaratkan suci sebab dia macam semayang. Kalau sa'i tak apa, sa'i tak ada masalah. Sa'i nak ketuk tak ada masalah. Kalau nak ketuk lah. Popak tengah-tengah sa'i ketuk saja. Baik orang busuk. Tu tak ada masalah. Tak dengar? Taklid mazhab lain? Taklid mazhab lain lah. Taklid mazhab Hanafi biasanya. Kalau orang perempuan tu dia tu haid dan nifas ada ni. Haid lah biasa, nifas ada. Biasanya haid lah, nifas ada, orang beranak biasanya. Okey, haid. Biasanya haid kalau nak ikut betul-betul mazhab Syafi'i tak boleh tawaf lagi. Tapi masalahnya kita ni ada had masa. Kita orang Malaysia mari jauh. Ada had masa. Tengok tak dan masa nak pergi ke tempat lain ni, kawan ni tak suci-suci pas sudah. Maka biasanya akan disuruh taklid mazhab Hanafi. Taklid je lah. Buat ibadat macam biasa lah. Gilah tawaf tu dalam keadaan haid tu sebab dia sudah bertaklid mazhab Hanafi.
Taklid macam biasa, taklid. Tak payah niat-niat pun. Nah, itu taklid ayah itu. Taklid lah. Tu pandangan mazhab Hanafi. Kalau sa'i tak ada masalah. Contoh lepas tawaf tu dia haid. Macam mana? Sambung sa'i. Sambung je lah. Sebab sa'i tidak disyaratkan untuk suci. Pergi je lah. Lepas tu selesai. Cukup. Kalau untuk lelaki. Untuk perempuan potong rambut. Tu. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala. Dan mandi kerana melontar jamrah yang 3 jamrah tu. Pada hari tasyriq. Yang 3 hari. Hari tasyriq. Tasyriq ni biasa hijau. Betul lah tasyriq. Yang 3. Iaitu 11, 12, 13. Mandi juga. Ni kita tak ada pengalaman lagi lah haji ni. Boleh ke tak mandi ni? Kalau boleh, alhamdulillah. Maka mandi ia seorang bagi melontar tiap-tiap harinya, tiap-tiap hari ber3 hari tu. Mana 3 hari 3 kali mandi. Bukannya sekali mandi untuk 3 hari. Dan tiada sunat mandi bagi melontar jamratul aqabah pada hari nahar. Nahar ni 10 Zulhijjah. Nahar ni 10 Zulhijjah, hari raya kita lah. Kerana hampirlah masa mandi seorang tadi daripada mandi Muzdalifah. Ni ilah kenapa kita kata jamratul aqabah tu tak payah mandi. Sebab tadi baru mandi, tadi baru mabit di Muzdalifah je. Lepas tu nak mandi lagi, payahlah. Tak disunatkan mandi untuk melontar jamratul aqabah. Melontar pada 3 hari tasyrik tu saja yang perlu mandi. Habis. Jadi ni mandi sunat. Selesai. Masuk pula bab tayammum. Qal musannifu rahimahullah subhanahu wa ta'ala babut tayammumi. Ini bab tayammum. Ini bab pada menyatakan hukum tayammum. Hukum tayammum. Tayammum ni untuk apa? Pertamanya untuk ganti wuduk kita kalau tak ada air. Ganti mandi kita kalau tak ada air. Ataupun ada air tapi kita sakit pula. Ganti dengan tayammum. Ataupun kita sakit tapi bila kena air bertambah sakit. Tayammum. Ataupun menghilangkan manfaat anggota. Tayammum. Itu fungsi-fungsi tayammum. Dia ganti daripada wuduk dan juga mandi sebab kes-kes tertentu tadi. Maka dia berhurang. Bermula syarat tayammum itu 6 perkara. Syarat tayammum ni ada 6. Pertama daripada 6, tahqiq uzur. Mana berlaku sungguh keuzuran tersebut dengan sebab safar, dengan sebab musafir. Biasanya orang musafir ni zaman dululah. Zaman sekarang mungkin tak kot. Zaman dulu musafir ni hilang bekalan air. Bila hilang bekalan air, tiba waktu semayang tak ada air, maka tayammum lah. Zaman sekarang tak timbul isu lah. Sebab kita dah banyak air. Pergi dengan bah ke, bah boleh berhenti. Pergi dengan kapal terbang pun atas tu ada air. Siap boleh masuk lagi. Siap boleh semayang lagi kat situ. Kalau semayang hormat waktu. Tak ada masalah dah zaman sekarang. Zaman dulu musafir nak pergi satu tempat, contoh daripada Mekah ke Palestin 2 bulan naik unta. Jadi tengah-tengah tu boleh hilang bekalan air. Bila hilang bekalan air, waktu semayang tayammum je lah. Ataupun sakit. Ni kalau kita lah. Ni kes kita. Kalau sakit, contohnya sakit tangan, doktor kata kalau kena air mati. Ataupun kena air tu akan lebih mudarat. Atau kalau kena air tu lumpuh tangan tu, maka kena guna tayammum. Tak boleh guna air masa tu. Dan kedua daripada 6 syarat, masuk waktu sembahyang dengan yakin. Sebab apa kena masuk waktu sembahyang dulu baru boleh tayammum? Kerana dia panggil tayammum ni taharah dhaifah. Bersuci alat suci yang lemah. Dia tak macam air. Air ni taharatun qawiyah. Alat suci yang kuat, yang kemah, kejap. Jadi sebab itu bila kita berwuduk, sebelum masuk waktu boleh, tak ada masalah, kerana dia taharatun qawiyah. Dia suci yang kuat. Beza dengan tayammum, maka dia kena tunggu masuk waktu baru boleh dia tayammum.
Begitu juga orang yang berwuduk bagi orang yang penyakit salisil baul, kencing dedah. Orang perempuan istihadah, maka dia pun kena tunggu masuk waktu dulu baru berwuduk. Sebab ketika itu dia sama macam tayammum, taharatun dhaifah. Taharah dia itu lemah. Jadi masuk waktu tu dia kena tahu dengan yakin. Yakinlah, bukan syak, tak bolehlah syak. Ataupun waham, la ibrata bil wahmi, tidak diambil kira dalam syarak dengan sebab waham. Waham ni bawah daripada syak lagi. Kemudian maka tiada sah tayamum orang yang syak padanya pada masuk waktu. Tak sah. Kerana atas kaedah al-yaqinu la yuzalu bisyakki. Yakin tu tak dapat hilang dengan sebab syak. Jadi yakinnya ialah tak masuk waktu lagi. Yang masuk waktu tu syak. Maka kena ambil hak yakin. Yakinnya tak masuk lagi waktu. Dia pibuh juga tayamum. Tidak sah tayamum dia. Saat lagi masuk waktu, kena ulang semula. Walaupun 1 minit sebelum masuk waktu sekalipun, dia tayamum tidak sah. Kena masuk juga waktu. Dan jika berbetulan masuk waktu sekalipun, contoh dia ni kata, masuk kedok waktu. Dia pun pandai-pandai lah pergi tayamum. Tiba-tiba dia cek waktu, betul sungguh masuk. Tak sah juga. Sebab ketika dia tayamum tu, dia dalam keadaan syak masuk waktu ataupun tidak. Jadi walaupun dia berbetulan, walaupun dia buat tayamum tersebut berbetulan dengan masa masuk waktu, tidak sah juga kerana dia buat dalam keadaan syak. Yang dia naknya tayamum tu dalam keadaan yakin masuk waktu, bukannya syak dan sebagainya. Okay. Dan ketiga daripada syarat-syarat tayamum ialah mencari air pada tempat duduknya. Pada tempat duduk seorang, tempat duduknya rumah dia lah, di sekitar kawasan dia. Dia kena cari air dulu, bukan main tayamum gitu ya. Tapi cari tayamum, cari air tu pula bukan jauh sangat. Dia ada qadar dia. Kalau contoh kalau kampung ni, cari kampung ni sudahlah. Walaupun kat Batu Rakit ada air, tapi tak wajib pergi sampai Batu Rakit. Cari sini-sini saja, tak ada tayamum, selesai masalah. Tak payah pergi jauh-jauh. Dan pada taulan seorang, kawan dia, kena cek orang sebelah, ada air ke tak air? Tiba-tiba paik aku tak ada air, kena potong apa? Cek dulu orang sebelah, rumah sebelah ada air ke tak? Biasa kawan ni, dia sebut kawan ni sebab orang dulu bila musafir, dia musafir ramai-ramai. Jadi setiap orang ada bawa bekalan air. Jadi kalau dia tu bekalan air habis, dia kena tanya kawan dia, ada ke tak air? Ada. Guna hak dia. Itu. Maka jika tiada dapat, tiada dapat air di tempat duduk dia, dekat kawan ni pun tak ada, hendaklah mencari pada pihak kelilingnya, keliling seorang. Keliling kena pergi jalan sikit. Kena pergi jalan sikit lah, bukan kita duduk sini contohnya. Rumah kita tak ada air, tanya orang sebelah tak ada air. Lepas tu, pergi kat sekeliling pula, kena pergi jauh sikit, kena pergi jalan sikit cari. Tu. Dengan dilihat, jadi dia kata hendaklah mencari air pada pihak kelilingnya, keliling seorang dengan dilihat. Yakni kena tengok ada kedai air ni, kena pergi jalan sikit lah, 2-3 langkah tu. Pergi jalan kat sekitar kampung Padang Kemunting ni. Maka jika diwahamkan ada air, hendaklah pergi kepada tempat yang diwahamkan itu. Contoh, dia jalan 2-3 langkah, duk berasa macam ada air, rasa ada air tu pula tahap waham. Waham ni kurang daripada syak. Maka dia kata wajib pergi, kena pergi tempat tu tengok, pastikan ada ke air. Dia biasa waham ni gini, dulu tengah-tengah padang pasir, bila tengah-tengah padang pasir, kita nampak ada satu macam air, kelopak air, dia panggil Fata Morgana. Tu kes dia tu. Jadi Fata Morgana tu nampak macam ada air tu, kena pergi tu. Dia tak boleh tayamum lagi. Sebab dia waham ada air, nampak macam ada air, gigi tak ada air. Tu kena bohong itu. Maka barulah tayamum. Jangan nampak Fata Morgana, nampak macam ada air, tahap waham. Dia pun malah pergi, dia pun terus tayamum, tidak sah. Dia kena pergi juga. Sekira-kira qadar sampai anak panah. Dekat ya. Contoh kita pergi keluar ni,
Kalau kita takdir tarik anak panah, dia jatuh anak panah kat anak. Contoh kita kata 1 kilo. 1 kilo je lah. Tak wajib dah pergi 2 kilo cari. 1 kilometer selesai. Nampak 1 kilometer sekeliling. 1 kilometer pusing. Pusing 1 kilometer. Tak ada. Sudah. Boleh tayamum. Tak wajib pergi 2 kilometer, 3 kilometer dan ke atas. Jadi qadar anak panah pergi je. Jadi kena main sikit lah anak panah ni, baru tahu. Dia boleh pergi jauh mana. Tu. Dia boleh pergi jauh mana. Kalau kita tembak anak panah tu, boleh pergi jauh mana. Kalau 1 kilo contohnya, jauh juga 1 kilo. Contohlah 1 kilo, 1 kilo lah wajib pergi. Pusing 1 kilo. Radius pusing 1 kilo. Tak ada air, baru tayamum. Iaitu iaitu qadar anak panah tu. Jika hasil sesuatu sampai suara teriaknya, teriak seorang, teriak ni mana jerit bukan menangis. Teriak ni kalau orang utara panggil menangis. Teriak ni. Duk teriak apa? Kepada taulannya, taulan seorang, serta mereka itu taulan tu di dalam hingar-bingar. Tu contoh dia panggil qadar sampai anak panah tu. Jika hasil sesuatu, mana bila berlaku sesuatu sampai suara teriaknya itu kepada kawan dia. Mana nak kata dekatnya anak panah tu, qadar anak panah tu dekat. Sekira-kira kalau teriak tu orang boleh dengar. Kalau kita teriak sampai tahap orang tak boleh dengar, mana tu jauh tu. Tu jauh dah. Teriak serta teriak lah ni, teriak macam anak kucing tak jadi juga. Ni teriak sungguh lah. Ni teriak macam anak kucing, mana nak sampai ya? Luar surau tak dengar dah. Teriak sungguh, teriak. Sampai mana suara tu? Sampai situlah yang wajib cari air. Maka jika tiada, tak ada juga, pas sudah tak ada air, hendaklah ia seorang tayamum. Baru tayamum. Jadi tayamum ni pun bukan gitu-gitu ya. Ada. Ni yang syarat-syarat ni bila tak ada air, bukan maksudnya bila sakit dah, bila tak ada air. Bila tak ada air, tengok dulu kawan sebelah ada air, tak ada juga. Tengok pula sekeliling, tak ada juga. Sekeliling itulah yang anak panah tu tak ada juga, baru tayamum. Duk jerit-jerit sambil keliling sambil jerit. Oi, ada air. Tak ada. Semua pakai jerit, tak ada belaka. Maka tayamumlah ketika itu. Andai kata tanah pun tak ada, contoh. Debu tanah pun tak ada. Lepas tu macam mana? Maka dia wajib sembahyang dalam keadaan tak ada wudu, dalam keadaan tak ada tayamum. Dia panggil sembahyang hormat waktu. Maka nanti wajib qada balik. Dia apa faedah sembahyang? Dah itu aturan syarak. Allah Ta'ala perintah suruh sembahyang walaupun tak ada tayamum, tak ada wudu, sebab memang uzur ketika itu, bukan saya tak ada. Maka wajib dia qada nanti semula. Dan keempat daripada syarat tayamum, uzur memakai air. Ni kalau orang sakit tak boleh pakai air, sebab doktor kata kalau pakai air kohor bertambah celaka, tambah mudarat anggota tu, maka dia pun tayamum. Jangan pergi juga basuh dengan air, hukum dia haram lah mudaratkan sendiri. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah fa ahsinu. Janganlah kamu mencampakkan diri kalian ke dalam kebinasaan. Itu haram tu. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, uzur maka air. Bahawa takut daripada memakai air atas hilang nafsu. Nafsu ni dirilah, mana hilang nyawa. Sekira-kira kalau guna air tu mati dia, maka guna tayamum. Doktor kata mu ni teruk ni, kena air 1 titik pun mati dah. Maka dia wajib guna tayamum. Ataupun manfaat anggota, hilang manfaat anggota. Dia kena air tak mati tapi boleh lumpuh contohnya. Doktor kata boleh lumpuh, maka kita kena tayamum. Dan masuk pada uzur itu, dia pun nak mahurailah uzur ni macam mana. Dia pun kata, dan masuk pada uzur itu barang yang apabila ada air pada hampirnya seorang, kalau dia dekat-dekat dengan air, dan jika dikosakkan air tadi
takut ia seorang atas diri seorang daripada binatang yang buas. Okey, sekali lagi. Masuk pada uzur itu juga barang yang apabila ada air pada hampirnya seorang. Di tempatnya ada air. Contohnya, ni rumah dia. Pergi keluar tu ada air lah. Sini tak ada air. Pergi keluar tu ada air. Dan jika dikosakkan air. Kosak ni mana tuju. Dia pun kalau nak pergi ke air itu, takut ia seorang atas diri seorang. Kalau nak keluar tu dia takut. Sebab apa? Ada binatang yang buah. Duk rimah tu tunggu depan tu. Dia pun takut air duduk depan tu. Dia duduk sini tak ada air. Dia nak keluar takut kena bahang di rimah. Maka ketika itu boleh tayamum. Jangan pergi paksa pula. Pergi langgar rimah tu. Mampu gitu ya. Maka dia pun boleh tayamum. Kemudian dia kata, ataupun seteru. Contoh Yahudi di depan nak bunuh kita. Air sini tak ada, sana ada air, tapi pok Yahudi mari duk tunggu nak tembak. Kita pun tayamum sini, mayang sini sudah. Tak payah duk pandai-pandai pergi keluar. Atau takut ia seorang atas hartanya seorang daripada pencuri atau penyamun. Dia boleh nak pergi sana, tapi tempat dia ni tempat yang orang panggil black area. Tinggal sekejap orang cabut. Tinggal sekejap orang curi dah. Jadi tayamum je lah sini, tak payah keluar. Kan kena curi susah pula. Ataupun bercerai daripada kawan seorang. Hak ni zaman dulu bila musafir. Musafir dengan kawan zaman dulu tiba-tiba bercerai rombongan. Tinggal dia seorang je. Patutnya ada air, tapi kat kawan dia tak ada, tak tahu gimana, sat dah. Maka dia pun tayamum. Itu. Zaman sekarang tak berlaku dah lah. Hampir tidak berlaku. Maka hendaklah ia seorang tayamum pada segala yang tersebut ini. Semua yang tersebut ialah takut dibahang rimah, takut kena mencuri harta, takut orang tembak bazuka. Semua tu dah wajib dia tu tayamum. Itu syarat keempat. Dan kelima daripada 6 syarat, berhajat ia seorang akan air, kemudian daripada tuntuti akan air kerana dahaga binatang yang dihormati. Okey, yang kelima ni dia ada air, tapi dia berhajat kepada air tu. Sebab apa berhajat kepada air tu? Sebab ada binatang yang dihormati syarak dahaga. Dia guna bahasa binatang yang dihormati syarak. Apa-apa binatang yang dihormati syarak? Antaranya manusia, binatang juga manusia ni. Manusia ni digelar sebagai hayawan, bukan binatang ni. Jadi kita ni orang yang dihormati syarak dah. Orang yang dihormati syarak. Allah Ta'ala menghormati anak Adam, menghormati manusia. Maka manusia ni dihormati syarak. Sebab tu manusia kita tak boleh buat masak kari. Tak boleh, kawan tu mati sembelih lah, masak kari sekali. Tak boleh. Hukum dia haram. Sebab dia dihormati syarak. Kecuali dia tu fasik. Kalau dia fasik, dia tidak dihormati syarak, boleh tak bagi minum kat dia, kita pakai untuk wuduk. Contoh. Kita ada 1.5 liter air mineral. Itu saja air yang kita ada. Lepas tu kita berhajat minum 500 liter. 500 ml. Kita pun minum. Tinggal 1 liter. 1 liter tu kalau ikutkan bolehlah ambil wuduk. Tapi kita ada 2 orang kawan yang dahaga juga. Tapi dua-dua ni fasik belaka. Contohlah. Dua-dua ni jenis tak semayang belaka contohnya. Maka kita tak boleh bagi air ke mereka. Kita wajib guna untuk wuduk. Tak boleh bagi air. Sebab dia binatang yang tidak dihormati syarak ketika itu, kerana dia fasik. Dia musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, seperti kerana minum dirinya seorang. Tu contoh binatang yang dihormati. Bahasa binatang. Lepas tu hayawan. Hayawan ni lembut tu. Hayawan tu maksud dia benda yang hidup. Itu hayawan. Binatang tu al-bahaim. Tu yang binatang tu, kucing tu.
Kita bukan kategori bahaim, kita kategori hayawan. Kita kategori benda yang hidup, bukannya binatang. Contoh diri kita ni benda yang dihormati syarak. Okey. Atau binatangnya binatang seorang. Binatang yang dihormati syarak lah. Contoh kucing ke. Apa-apalah yang tidak dianggap keji oleh syarak. Kalau babi tak boleh lah. Babi anjing tak kena dah. Dan jika hajatnya seorang yang tersebut itu pada masa yang lagi akan datang sekalipun, walaupun hajat tu sehari pukul 5, kam pukul 11, walaupun begitu sekalipun tetap dia guna tayamum, tak payah guna air walaupun lambat hajat dia tu. Sekarang pukul 11 pagi, air ni nak pakai pukul 5 petang, lambat lagi lah 6 jam lagi contohnya. Tetap dia boleh tayamum kerana dia berhajat pada air walaupun lambat sekalipun. Tu. Maka wajib ia seorang tayamum. Wajib dia tu tayamum. Serta tayamum serta air. Serta air ni dengan makna dalam keadaan ada air. Wajib tayamum je lah. Walaupun ada air ketika itu sebab dia berhajat kepada air. Terakhir dan keenam daripada syarat-syarat tayamum ialah tanah yang suci. Dia macam air lah. Air suci menyucikan, tanah pun sama juga, suci menyucikan. Dia mestilah suci, janganlah tahi anjing pula. Janganlah tanah yang bercampur dengan tahi kucing, tahi anjing, janganlah. Jadi tanah yang semata-mata tanah, tidak bercampur dengan najis. Kalau kotor lain cerita, ni najis tak boleh. Kotor tu memang dia dah memang tanah, memanglah kotor. Tu nak meringatkan asal kejadian manusia daripada tanah. Batu kita ni bukan tempek tanah, tempek debu. Bukan tempek tanah, berak tanah. Allah, serabut. Bukan tempek tanah, debu tanah, kita tepuk tu keluar debu. Debu tu lah. Hak tu yang kita sapu muka, bukannya tanah tu pergi calik muka. Sebab dia kata tanah, takut faham tanah sungguh. Bukan tanah sungguh, debu tanah. Bila kita tepuk tu, pum, berdebu. Itulah. Tu yang kita tepuk tu, itu yang kita sapu kat muka. Tanah tu mesti suci. Lagi tiada musta'mal. Bukannya tanah tu musta'mal. Contohnya kita tepuk-tepuk debu, kita pun sapu muka. Lepas tu kesan-kesan debu tu pun jatuh. Tu musta'mal tu. Kalau kita tadah semula, kita tepuk balik dengan hak tu, tak boleh lah. Yang kesan-kesan jatuh daripada muka tu ataupun tangan, hak tu tanah musta'mal. Tak boleh guna dah untuk ganti tayamum, tak boleh. Tapi kodar dia jatuh pun sikit je. Nak tadah semula tu tak jadi. Lagi yang ada baginya bagi tanah tu debu. Tu kata. Tapi kalau tanah tak ada debu tak boleh. Tanah tu mesti ada debu. Mesti ada debu. Kalau pasir pun pasir yang berdebu, bukan pasir semata-mata. Kalau pasir yang berdebu boleh. Pasir semata-mata pasir tak ada debu tak boleh. Tak cukup syarat. Dan masuk pada tanah itu, masuk ni maknanya kalau sebut tanah ni masuk apa? Segala baginya. Bukan segala bagi, segala bagainya bagai tanah. Apa-apa jenis tanah Jika tanah ubat sekalipun. Tanah ubat ni yakni tanah yang dibuat sebagai ubat sekalipun boleh juga. Ni tanya perubatan lah. Ada ke tanah yang buat berubat? Mungkin ada lah. Jadi dia tanah walaupun untuk buat berubat boleh guna sebab dia kategori tanah. Apa-apa saja yang kategori tanah, tanah merah ke, tanah kuning ke, tanah merah hitam ke, apa-apa lah, asalkan berdebu, dia bukan musta'mal, dia suci, selesai. Asal tanah saja. Tu. Seperti batu kawi, itu contohlah. Apabila ditumbukkan batu kawi, batu tu ditumbuk dan yang bila ditumbuk dia jadi debu, maka kita boleh guna.
Dan yang dibakar daripada batu kawi tadi selama tiada jadi habu. Bakar-bakar tak sampai jadi abu, tapi jadi debu. Tak apa. Kalau abu tak boleh dah. Bakar-bakar kan akhir-akhir jadi debu, jadi habu. Habu ni abu tu lah. Abu tu. Jangan bakar sampai tahap abu, bakar sampai tahap berdebu sudah. Tapi ni batu kawi tak ada kita buat gini. Biasa cari tanah lah senangnya. Tak ada tanah yang berdebu macam tadi. Kalau tak ada tanah yang berdebu, cari pun tak ada juga, maka dia semayang dalam keadaan tak ada dua alat suci. Semayang hormat waktu. Nanti qada semula. Itu ya. Dan tiada sah tayamum dengan tanah yang bercampur dengan tepung. Ni contoh biasa budak sekolah. Dia buat simulasi tayamum. Dia guna tepung. Kalau kepala sepatutnya guna tanah sungguh, biar tahu sungguh tanah macam mana yang berdebu. Ni guna tepung. Simulasi tayamum untuk budak sekolah kafir. Kalau ikutkan tak payahlah guna gitu. Guna tanah sungguh. Biar budak faham mana tanah berdebu ni. Dulu pun kita sama kok, tepung kok. Sampai tak faham mana satu yang boleh buat tayamum ni, tepung ni memang tak boleh. Kata tanah, mana tanah yang berdebu. Tu. Ini patutnya simulasi fardu ain ke apa budak kecil tu kita buat tunjuk debu tanah sungguh. Sebab tepung tu hanya kalau nak buat sekadar untuk kita lalu cara nak tayamum tak apalah. Bagi kenal tanah debu tanah tu lagu mana? Tepuk tu berdebu. Bagi kutip mana-mana tanah, letak satu tempat, ni tunjuk ke dia. Ni berdebu ni. Contoh. Ni guna tepung je. Bagus sudah orang akan faham, tepung tu boleh buat tayamum. Dan kapur pun tak boleh juga kalau bercampur dengan kapur. Maknanya dia betul-betul debu tanah. Dia tidak boleh campur dengan benda lain. Tak boleh campur dengan benda asing yang lain. Mesti tanah semata-mata. Dan umpama kapur. Dan jika sedikit bercampur sekalipun tak boleh juga, walaupun sikit, apatah lagi banyak. Campur dengan kapur, campur dengan tepung, tak boleh. Mesti dia itu semata-mata tanah yang berdebu. Tak boleh campur dengan benda lain. Dan pasir yang halus dan debu tembikar. Tanah tadi yang bercampur dengan tepung tadi, walaupun sedikit campur sekalipun tidak sah. Dan pasir yang halus pun tidak sah kecuali kalau dia berdebu. Pasir yang halus. Jadi tanah yang bercampur dengan pasir tidak sah melainkan berdebu. Itu boleh. Dan debu tembikar pun tak boleh juga kalau campur dengan tanah. Mesti semata-mata tanah saja. Habis. Wallahu ta'ala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم زدنا علما وارزقنا فهما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.